Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel Amirul Abrar. Rasa cara pegang semak ini. Okay guys, so kepada korang semua, thank you so much Abrar nak ucapkan yang dah subscribe my YouTube channel. Dan hari ni apa yang Abrar nak buat adalah Abrar nak bercerita, Abrar nak share cerita kepada korang semua, cerita kisah sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu anhu. Tak, Sayyidina Nu'aiman ini mungkin dia dah familiar sangat. Biasa kita dengar zaman Nabi sahabat yang bernama Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Tetapi Sayyidina Nu'aiman ini jarang kita dengar. Tetapi sangat menarik cerita dia. Sangat kita boleh jadikan sebagai pengajaran daripada kisah Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu anhu. Kenapa Abrar suka ambil cerita pasal kisah Nu'aiman? Sebab apa? Sebab Sayyidina Nu'aiman ini antara sahabat Nabi yang istimewa, nak khabar kat semua. Istimewa sangat-sangat. Sebab apa? Dia ini salah satu sahabat Nabi SAW yang boleh mengetawakan Nabi, yang boleh buat Nabi selalu ketawa, yang boleh buat Nabi selalu tersenyum. Tetapi dia ni sangat nakal. Bukan sangat nakal tu. Tapi Sayyidina Nu'aiman ini dia memang sahabat Nabi yang sangat nakal. Nakal dia bukan biasa-biasa. Ni Abrar nak cerita. Yang pertama, kisah yang pertama. Sayyidina Nu'aiman ini dia seorang sahabat Nabi yang suka minum arak. Mungkin korang rasa macam sahabat Nabi ke suka minum arak? Biasa sahabat Nabi ni berjuang dengan Nabi, pergi solat berjemaah. Tetapi Nu'aiman ini dia sangat nakal. Dia suka minum arak. Hari-hari dia akan minum arak, dan hari-hari juga dia akan berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, semalam aku minum arak. Semalam aku minum arak. Bukan terminum, memang aku minum arak." Dia kata gitu. Lepas tu Nabi pun setiap kali dia bercerita gitu dekat Nabi pergi sebab dia. Nabi sebab Nu'aiman 80 kali. Nabi marahlah kan, dah minum arak. Keesokan harinya dia berjumpa lagi dengan Rasulullah. "Ya Rasulullah, semalam aku minum arak lagi." Kena sebab lagi. "Ya Rasulullah, esok." "Ya Rasulullah, aku minum arak lagi." Kena sebab 80 kali. Kadang-kadang ada ketika Nabi SAW tak ada di Madinah, keluar pergi dekat tempat lain, ataupun ada masalah, ataupun ada kerja-kerja di luar kawasan, sahabat Nabi yang gantikan tempat Nabi. Maksudnya sahabat Nabi sendiri akan sebab Nu'aiman. Sampai ketika sahabat ni pernah letih pergi sebab Nu'aiman hari-hari. Muka sama minum arak. Mana kata sebab muka sama je, rotang orang sama je. Pernah siapa kan ada satu ketika Nu'aiman dengan Rasulullah, dan sahabat ada juga masa tu. Sahabat kata kan, "La'natullahu ala Nu'aiman, la'natullahu ala Nu'aiman." Dia kata gitu, "Allah melaknat kamu wahai Nu'aiman," depan Nabi SAW. Lepas tu bila sahabat kabar depan Nabi, "La'natullahu ala Nu'aiman," dia kata gitu, "Allah melaknat kamu wahai Nu'aiman," depan Nabi SAW. Lepas tu Nabi kabar benda, la yal'anhu. Nabi kabur gitu. Nabi kabur kepada sahabat, la yal'anhu, jangan kamu melaknat dia. Sebab apa? Sebab dia mencintai Nabi dan Allah mencintai dia. Allah dan Nabi mencintai dia. Allahu Akbar. Pelik tak? Sahabat Nabi seorang yang suka minum arak, seorang yang nakal, boleh kata seorang yang Allahu Akbar. Kalau tengok dia buat ke orang tu, memang Nu'aiman kali jumpa sahabat Nabi yang lain, tak ada benda lain dah, memang yang akan kena, memang yang akan buat benda-benda yang tak molek. Dia kacau. Lepas tu Nabi kata begitu, "Jangan kamu melaknat Nu'aiman, sebab Nabi dan Allah mencintai dia, dan dia mencintai Nabi dan Allah Subhanahu wa ta'ala." Itu keistimewaan Nu'aiman radhiyallahu anhu. Itu yang pertama, keistimewaan Nu'aiman. Walaupun dia suka minum arak, tetapi dia akan berjumpa sama dengan Nabi. Bila jumpa dengan Nabi, Nabi tak akan kering gusi. Maksudnya bila jumpa Nabi akan sama suka, sama tersenyum, sama buat kelakar. Hak tu kisah pertama. Kisah kedua pasal Nu'aiman juga. Ada satu kisah ini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ini antara sahabat Nabi yang suka berdagang, yang keluar ke negara lain. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku nak pergi ke Syam, negeri Syam, jauh lah daripada tempat mereka tu. Aku nak pergi ke Syam, nak buat proses perdagangan, nak berdagang di Syam." Jadi Sayyidina Abu Bakar ini minta izin dengan Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, boleh tak aku nak bawa Nu'aiman? Aku nak bawa Nu'aiman pergi teman aku dekat Syam." Sayyidina Abu Bakar pun minta izin dengan Nabi SAW. Lepas tu Nabi kata, "Bawa lah Sayyidina Nu'aiman, bawa pergi dino." Gitu. Jadi
bila Sayyidina Abu Bakar bawa Sayyidina Nuaiman, sebelum tu Sayyidina Abu Bakar ni kalau dia berdagang, dia tak akan bawa sikit-sikit, dia akan bawa banyak, dia akan bawa ramai para sahabat. Jadi bila sampai dekat negeri Syam, Sayyidina Abu Bakar ini akan bagi tugas dekat sahabat-sahabat. Si fulan buat kerja ni, si fulan jaga barang, si fulan ni pergi beli-beli barang-barang. Jadi masing-masing ada kerja masing-masing. Maksudnya pergi dekat negeri Syam bukan pergi saja, ada kerja yang diamanahkan oleh Sayyidina Abu Bakar tu sendiri. Lepas tu tiba giliran Nuaiman tak ada kerja. Sayyidina Abu Bakar dak kerja kepada Nuaiman. Nuaiman tanya, ya Abu Bakar, aku nak amde. Mau bagi tugas kau lain dah aku amde. Sayyidina Nuaiman tanya Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, mu Nuaiman, ni bahasa kita, mu Nuaiman buatlah benda hak mu suka. Mu nak amde mu buatlah. Jadi function Nuaiman ni macam nak pergi temang jelah. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, mu Nuaiman mu buatlah, mu nak amde benda pun. Jika begitu Sayyidina Nuaiman pun buatlah, buat kerja dia, pergi jalan, pergi pusing-pusing apa, gigi. Lepas tu tiba satu masa sebelum ketika Sayyidina Abu Bakar bagi tugas tu, Sayyidina Abu Bakar bagi tugas dekat sahabat Nabi SAW yang bernama Khuwaitib. Yang bernama Khuwaitib. Dia kata, ya Khuwaitib, kamu aku nak bagi tugas jaga makanan. Bila aku datang kembali barulah kita boleh bagi makanan. Selagi aku nak mari, jangan lagi bagi makanan dekat siapa-siapa. Ini amanah. Jadi Khuwaitib ini seorang yang sangat pegang pada amanah, sangat jujur. Jadi Khuwaitib jagalah makanan. Si Nuaiman ni pula, dia jalan-jalan, tiba-tiba dia lapar perut lah kan, jalan-jalan banyak. Lepas tu Nuaiman ni pun pergi dekat Sayyidina Khuwaitib, bahasa kita, aku lapar perut ni. Khuwaitib kata, dah boleh tak kita tunggu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dalam 1 jam dan sejam lebih, boleh tak tunggu? Sayyidina Nuaiman kata, bodoh leh, aku lapar perut ni. Sayyidina Khuwaitib, sahabat-sahabat Nabi ni familiar dah dengan Nuaiman yang seorang yang nakal. Sayyidina Khuwaitib kata, ya Nuaiman, janganlah, tunggulah sekejap, aku takkan bagi makanan dekat siapa-siapa sebab aku ini memang ni diberi amanah oleh Sayyidina Abu Bakar untuk jaga makanan. Jadi aku tak boleh lah nak bagi makanan kamu. Nuaiman pun ugut. Nuaiman kata ni, Khuwaitib, kalau mu tak bagi makanan aku, siap. Jika begitu, Nuaiman ni dia bukan jahat, tapi dia nakal. Lepas tu Sayyidina Khuwaitib dia kata, Nuaiman janganlah buat benda-benda kat aku. Lepas tu Sayyidina Nuaiman pun ugut lagi, dah kalau mu tak ambil aku benda-benda, mu nak tak makanan. Kalau mu tak ambil siap mu. Dia kata gitu. Lepas tu Sayyidina Khuwaitib pun macam, ya Allah, aku nak benda ni aku ni diamanahkan dah oleh Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, tak apalah Nuaiman, ikut mulah nak benda, sebab aku tak akan mungkin janji yang aku nak jaga makanan ni. Aku tak akan khianat Sayyidina Abu Bakar yang bagi amanah dekat aku, suruh jaga makanan. Jadi Sayyidina Nuaiman pun kata, okey tak apa, mu tunggu. Dia kata gitu. Sayyidina Nuaiman pergilah dekat satu tempat ni, dekat market dekat kedai pasar-pasar itu, ada orang jual hamba. Ada orang jual beli hamba. Jadi setiap tempat-tempat tu ada seorang manusia. Seorang ni 300 dirham, ni 300 dirham. Mahal, Nuaiman kata. Nuaiman cakap dalam hati, mahal hamba dekat sini. Jadi Nuaiman pun pergi saung dekat kedai tu. Hoi semua, aku ada hamba nak jual. Nuaiman kata begitu. Aku ada seorang ni, aku nak jual hamba. Dia kata gitu. Lepas tu dia kabarkan hamba ni, aku nak jual hamba, seorang hamba ni dengan harga 100 dirham saja. Dia kata gitu. Jadi semua orang tu kejut. Dia kata, murahnya hamba, nak beli 100 dirham. Lepas tu Nuaiman kata, boleh nak beli 100 dirham, tetapi dia ada kekurangan. Ada kekurangan dekat hamba yang dia nak jual ni, iaitu Khuwaitib sendiri. Dia nak jual Khuwaitib. Dia kata hamba ni, kata gitu dekat orang. Jadi orang tanya, dah kenapa kekurangan hamba tu? Orang tanya Nuaiman. Nuaiman kata, kekurangan hamba yang saya nak jual ni adalah bila kalian nak takak dia nanti, dia akan kabur gini, aku bukan hamba, aku sudah dimerdekakan, dia tidak akan mengaku yang dia hamba. Nuaiman kata begitu. Itu adalah kelemahan Khuwaitib. Nuaiman kata begitu. Jadi orang pun tak apalah, aku nak kira nak kabur dia dimerdekakan ke, tak kira, aku nak pergi ambil kau sebab murah 100 dirham. Jadi bila Nuaiman pergi bawa orang yang nak beli Khuwaitib tu, yang disebut oleh Nuaiman sebagai hamba tu, orang tu bayarlah dekat Nuaiman 100 dirham. Lepas tu bila siapa dekat Khuwaitib, Nuaiman tunjuk orang tu, Khuwaitib tu hamba yang aku nak jual 100 dirham. Jadi orang-orang gigak, ditangkap Khuwaitib.
Khuwaitib pun tepik masa tu. Aku bukan hamba, aku sudah dimerdekakan. Lepas tu kata dia, mudah ayah khabar sebab aku tahu dah ni kelemahanmu. Bijaknya Nu'aiman tak. Walaupun dia tu nakal tapi bijak. Jadi Khuwaitib pun kena igak. Bila Nu'aiman dapat dah duit 100, jadi Nu'aiman pun ambil duit tu pergi beli baju, pergi beli makanan. Lepas siap apa semua tu, Sayyidina Abu Bakar pun datanglah dekat tempat Khuwaitib, tempat jaga makanan. Sayyidina Abu Bakar tanya, mana tukang jaga makanan Khuwaitib? Ditanya Nu'aiman. Nu'aiman kata, tak ada, aku jual. Dia kata aku jual Khuwaitib, aku jual dah sahabat Khuwaitib. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar pun, bila Sayyidina Abu Bakar sahabat-sahabat lain dengar, suka selok sahabat Nabi SAW. Tak apa situ saja, bila sampai dekat Madinah, Sayyidina Abu Bakar, sebelum tu, lepas dia dengar je Nu'aiman kan boleh jual, Sayyidina Abu Bakar pergi beli mula Sayyidina Khuwaitib. Sayyidina Abu Bakar tanya, Nu'aiman, dekat mana mu jual Sayyidina Khuwaitib tu? Dekat mana? Lepas tu Sayyidina Nu'aiman bawa, Sayyidina Abu Bakar beli semula dengan orang yang beli dengan Nu'aiman. Sayyidina Khuwaitib dengan harga 300 dirham. Ni bukan cerita dongeng ni. Cerita ini diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW. Lepas itu dah habis itu saja. Lepas Sayyidina Abu Bakar balik ke Madinah, berjumpa dengan Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, masa-masa aku pergi berdagang di Syam, Sayyidina Nu'aiman ini pergi jual sahabat kita nama Khuwaitib. Sayyidina Nu'aiman ini pergi jual sahabat kita. Nabi SAW bila dengar, agak-agak Nabi buat benda, Nabi marah. Nabi suka juga. Ada diriwayatkan dalam hadis, bila Nabi suka tu, nampak gusi Nabi SAW. Maksudnya Nabi SAW ketawa lah. Bila dengar kisah ni, Nabi SAW setahun lepas berlakunya peristiwa ni, masih lagi diceritakan oleh Nabi SAW kepada sahabat-sahabat lain. Maksudnya bila Nabi dengar kisah tu, Nabi berkongsi kepada sahabat lain. Jadi sahabat lain pun akan suka bila dengar. Bila Nabi berjumpa dengan sahabat lain, Nabi cerita, Sayyidina Nu'aiman ni jual sahabat kita, Sayyidina Nu'aiman ni pernah jual sahabat kita. Jadi itu adalah peristiwa yang kedua Sayyidina Nu'aiman buat dekat sahabat dia sendiri. Sebab apa? Dia lapar, sahabat tu tak mampu bagi makanan, pergi jual sahabat dia kat orang lain. Itu kisah yang kedua berkaitan dengan Sayyidina Nu'aiman. Tetapi dia tetap dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh Nabi SAW. Sebab tu payah. Jadi macam Nu'aiman ni, orang nak marah dia pun tak boleh, sebab dia ni dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicintai oleh Nabi SAW. Itu adalah dua peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW berkaitan dengan kisah sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Nu'aiman. Aku rasa nak bercerita dua peristiwa je dulu. Ada lagi peristiwa Sayyidina Nu'aiman ini best cerita dia sebab lawak. Jadi kalau korang nak dengar lagi kisah Nu'aiman, korang boleh komen. Dan insyaAllah, sebab apa aku nak bercerita sangat, apa yang kita boleh rumuskan daripada kisah Nu'aiman, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, jangan minta syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan cari cinta manusia. Waktu lagi lah, kita tak perlu minta syurga Allah, kita hanya minta redha Allah, kita hanya minta cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak perlu minta dengan Allah, aku nak pahala ya Allah, aku nak pahala ya Allah. Tetapi kita mintalah keredaan, kita mintalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kisah Nu'aiman, walaupun sahabat-sahabat dia benci dia, walaupun sahabat-sahabat dia marah dia, siapa la'natullah ala Nu'aiman, sahabat kabur kat Nu'aiman, tetapi Nabi SAW balah, la yal'anuhu, Nabi kata jangan kamu melaknat dia, sebab Allah dan Rasul mencintai dia, dan dia mencintai Allah dan Rasul. Jadi kita ni cintalah Nabi dan Allah. Kita jangan cinta kepada syurga, kita jangan cinta kepada pahala. Sebab apa? Kalau kita cinta kepada syurga tetapi kita tidak dapat keredaan daripada Allah, kita tak boleh masuk juga ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di episod yang kedua, cerita berkaitan dengan Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu anhu. Assalamualaikum.